Terlampau lama kita hidup dalam fikiran orientalis Amerika ni, orientalis barat ni, semuanya PRU, semuanya PRU. Macam Malaysia sikit-sikit PRU bubar, PRU bubar. Saya tak fikir kata itu pun kita nak jeritkan kepada Afghanistan. Biar mereka mulakan berdikit-dikit. Allah telah menguji mereka dalam satu proses pendidikan yang panjang melalui peperangan. Saya fikir ramai yang mereka akan ambil iktibar. Cabaran yang paling besar dalam pembentukan kerajaan Taliban kali ini akan mula kita lihat 24 jam hingga 48 jam sekarang. Saya fikir kata kalau anda, ini untuk semua yang menonton, saya bagi advice pada saudara untuk berhati-hati membaca kutipan berita. Walaupun kutipan berita itu disiarkan oleh akhbar tempatan, saudara kena baca rujukan di bawah. Dia akan tulis itu Reuters, dia akan tulis itu APTV, AP, dia akan tulis itu macam-macam sumber. Kerana saya percaya dalam tempoh 24 jam hingga 48 jam ni, serangan besar-besaran dalam bentuk media akan dibuat kepada kerajaan Taliban. Kerana kabinetnya telah dibentuk dan pelantikan Hassan Akunz, iaitu Mullah. Saya tak tahu nak sebut ustaz ke apa, mereka sebut Mullah, saya sebut Mullah, panggilan penghormatan kerana orang-orang ni adalah pemimpin yang memiliki kelulusan pengajian Islam daripada Darul Ulum Deobandi, sebuah sekolah pengajian Islam yang hebat di India, di Delhi, India, yang ditubuhkan pada tahun 1866. Berarti kedudukan mereka sebagai ilmuwan agama dalam mazhab Hanafi kena dihormati. Ini orang mengaji dan mereka adalah orang yang mengaji di Darul Ulum, sebuah sekolah pengajian mazhab Hanafi yang sangat tersohor. Bayangkanlah ditubuhkan pada tahun 1866, berada sekitar 150 km daripada pinggir bandar Delhi. Saya pun simpan dalam hati, insya-Allah lah kalau PKP berakhir boleh terbang. Destinasi pertama yang ingin saya ziarah adalah Darul Ulum di New Delhi, di Deobandi, India. Semalam pelantikan Hassan Akunz ni akan menjadi cemuhan dan akan menjadi alat trigger kepada masyarakat barat kerana dia adalah timbalan Perdana Menteri ketika Taliban memerintah di bawah Mullah Muhammad Omar. Berarti waktu Mullah Muhammad Omar memerintah Taliban pada 1996 hingga 2001, dia sebagai ketua. Allahyarham Mullah ni yang terkorban dibunuh oleh tentera Amerika pada tahun 2011 dalam satu operasi menyerang Mullah Muhammad Omar ni. Dia adalah timbalan Perdana Menteri. Dia adalah nama yang langsung tak disebut, kerana nama-nama yang sebelum ini disebut hanyalah dua, sama ada pemimpin kerohanian ataupun pemimpin keagamaan yang tertinggi dalam Taliban, iaitu Hibatullah Akhundzada ataupun Abdul Ghani Baradar. Itu yang kita sebut. Tak muncul langsung nama Hassan Akunz ni. Tetapi semalam senarai kabinet telah dikeluarkan dengan nama-nama besar yang selalu saya sebut dalam stream. Semuanya muncul dalam kabinet ni, kecuali tiba-tiba muncul Hassan Akunz. Siapa Hassan Akunz? Beliau adalah pejuang mujahidin yang bertempur menentang mujahidin ketika perang bersama dengan Rusia tahun 79 hingga tahun 89. Tapi bila berlaku krisis perang saudara sesama mujahidin, apabila mujahidin mula memerintah pada tahun 1994, beliau menyertai Mullah Muhammad Omar untuk membentuk gerakan Taliban bagi menjatuhkan kerajaan mujahidin. Dia dipercayai berusia 68 atau 70 tahun. Rekodnya yang menarik adalah beliau antara satu daripada 5 orang yang telah pun ditangkap dan ditahan oleh Amerika di Teluk Guantanamo. Berarti dia disenaraikan sebagai orang yang berbahaya, dan apabila Taliban jatuh, dia berjaya ditangkap bersama 4 yang lain. Sebahagian daripada mereka juga berada dalam kabinet Taliban yang dilantik. Jadi Mullah Hassan Akunz ni telah dibawa dan ditahan di Teluk Guantanamo. Jadi dia antara tahanan yang ditahan tanpa bicara di Teluk Guantanamo sebagai teroris ataupun orang yang disyaki terlibat dalam operasi menyerang WTC. Apabila ditahan, tiba berlaku satu peristiwa di mana seorang sarjan tentera Amerika telah pun berjaya ditawan oleh Taliban. Jadi Hassan Akunz dibebaskan dalam pertukaran tawanan. Jadi Amerika menyerahkan sarjan tentera Amerika yang ditahan oleh Taliban. Taliban serahkan, dan Amerika membebaskan 5 pemimpin yang dituntut dan disenaraikan oleh Taliban dalam rundingan pertukaran tawanan dan juga tahanan perang. Jadi Hassan Akunz adalah salah seorang yang dibebaskan.
Dan kemudian dia adalah pemimpin juga yang datang daripada Syura Quetta. Berarti kalau saya sebut Syura Quetta ni tuan-tuan, saya takut tuan-tuan tak faham, saya detailkan. Di Pakistan ada 2 sempadan untuk masuk ke Afghan. Kalau saudara datang daripada Peshawar, saudara akan masuk dari sempadan Peshawar. Bandar yang saudara jumpa tu adalah Jalalabad. Kalau saudara pergi pula ke hujung sini, Quetta, saudara masuk daripada sempadan Quetta, saudara pergi ke Kandahar. Kandahar adalah kubu Taliban yang terkuat dalam Afghanistan. Ini adalah kubu terkuat Afghanistan, Taliban di Afghanistan. Maka Syura Quetta adalah syura yang dikatakan sebagai ahli pemimpin perang syura yang berpengkalan di Quetta, Pakistan. Tetapi senanglah maklumat, dia pergi ke Kandahar. Kandahar lah kubu kuat Taliban yang paling besar. Jadi biasanya Syura Quetta ni akan dianggap sebagai yang paling berpengaruh kerana keanggotaan pejuang Taliban yang terbesar dan paling berkesan dan paling kuat dan paling berpengaruh. Dia adalah salah seorang daripada Syura Quetta. Pada masa yang sama, ketika dia menjadi Syura Quetta, dia juga adalah seorang daripada Syura Taliban. Berarti Taliban ni ada juga yang berjuang daripada luar daripada bandar Kandahar, maksudnya yang datang daripada Helmand, yang datang daripada Jalalabad, yang datang daripada persekitaran Kabul, yang datang daripada bahagian utara dan juga di bahagian timur di Hazara. Mereka ni bergabung dengan Puak Azhar. Cuma nanti menariknya saya akan beritahu, kata Timbalan Perdana Menteri ada 2 orang. Seorang Timbalan Perdana Menteri dilantik daripada Syiah Hazara. Ini adalah berita terbaik yang melegakan kita nampak tidak akan ada krisis dengan Hazara. Saya pergikan dulu. Hasan Akun akan menjadi serangan media barat dan akan menjadi serangan diplomat barat kerana dia disenaraikan sebagai seorang pengganas oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ini masalah dia. Dia disenaraikan sebagai pengganas oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu, tuan-tuan. Iaitu level tertinggi dalam penyenaraian senarai hitam. Yang kedua, dia disenaraikan oleh senarai pengganas oleh Amerika melalui CIA dan FBI. Pelantikan Hasan Akun akan meletakkan banyak dilema dalam rundingan, terutama bagaimana kerajaan-kerajaan luar akan mengadakan rundingan kerana mereka akan dianggap berunding dengan orang yang diletakkan dalam senarai pengganas oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan tentulah Amerika akan menggunakan keamerikanan dia. Apabila dia kata ini adalah seorang pengganas, maka dia akan memberi amaran kepada banyak pihak untuk tidak mengadakan rundingan dengan kerajaan Hasan Akun kerana dia adalah seorang pengganas. Tapi ada beberapa, itu snapshot dulu. Saya bagi snapshot yang lain. Beberapa snapshot yang lain harus diambil kira bahawa Amerika mungkin akan meneruskan rundingan dengan kerajaan Kabinet Hasan Akun. Kerana Amerika memerlukan satu lagi perjanjian untuk membawa keluar sekitar 5,000 lagi rakyat Afghanistan yang menjadi penyokong kepada kerajaan Amerika, yang memohon perlindungan untuk terbang keluar. Saya dah bagi tahu pada saudara bahawa dalam operasi penerbangan yang dilakukan bermula daripada 16 hari bulan Ogos hingga 31 hari bulan Ogos, Amerika berjaya menerbangkan 25,000 rakyat Afghanistan yang ingin melarikan diri dari terbang. Sebahagiannya transit di Jerman dan kemudian terbang ke Amerika. Amerika kini menyediakan 8 kawasan lapangan terbang tentera udara yang ditukar secara serta-merta untuk dijadikan pertempatan masyarakat Islam Afghanistan yang menjadi pelarian, dan kemudian perlahan-lahan 25,000 orang ini akan diserap masuk ke dalam masyarakat dengan menerima suaka politik. Dan seterusnya secara tradisinya Land of Liberty, gelaran untuk Amerika ni, apabila mereka memberi suaka politik, anak-anak pelarian akan diberi pendidikan sesuai dengan Convention Geneva. Di mana dalam Convention Geneva, kita tak tadi ahli, Amerika adalah ahli Convention Geneva. Pelarian akan mempunyai hak untuk bersekolah, belajar, bekerja, mendapat segala hak yang ada dalam sesebuah negara kecuali tak boleh mengundi. Berarti dalam tradisi ini Amerika mengulangi lagi apa yang pernah mereka lakukan ke atas negara-negara yang pernah mereka cetuskan perang. Ketika perang Vietnam, mereka membawa keluar begitu ramai rakyat Vietnam yang menjadi penyokong Amerika apabila Amerika berundur daripada Vietnam tahun 75. Mereka melakukan hal yang sama di Afghanistan. Jadi ada 25,000 orang, dan saya fikir kerajaan Amerika akan mengiktiraf kerajaan ini paling tidak dalam proses untuk membawa keluar 5,000 lagi rakyat Afghanistan yang mempunyai kepentingan dengan Amerika dan United Kingdom. Untuk pengetahuan saudara juga, United Kingdom telah menawarkan 20,000 visa pelarian kepada rakyat Afghanistan yang ingin melarikan diri di bawah suaka politik ke United Kingdom. Maka United Kingdom juga akan mengadakan rundingan kerana mereka juga perlu mengeluarkan begitu ramai. Satu adalah orang-orang yang mereka sokong.
yang pernah menyokong mereka. Yang kedua, mereka akan menawarkan kedudukan kepada ramai yang ingin memulakan kehidupan di luar daripada rejim Taliban dan di Eropah. Kebiasaannya cara United Kingdom adalah mereka memilih golongan yang mempunyai pendidikan tinggi, wanita, orang yang mempunyai bakat untuk berkembang dalam kerjaya moden dalam tradisi Eropah, dan kemungkinan besar adalah ahli-ahli sukan. Selalunya ahli-ahli sukan Jerman yang buat, tuan-tuan. Kerana daripada dulu Jerman dasar dia adalah mana-mana negara yang berkrisis, Jerman akan menjadi negaranya sebagai bumi atlet. Tapi saya fikir Jerman tak menawarkan apa-apa dalam pakej ini. Mungkin United Kingdom yang akan menawarkan kepada ahli-ahli sukan yang ingin mengembangkan bakat sukan mereka dan kemudian boleh menyarung pakaian kewarganegaraan United Kingdom, mereka akan melakukannya. Jadi itu yang saya update, saudara. Tapi yang paling menarik saya baca senarai ni, Amir Khan Muttaqi, yang selama ni dianggap sebagai menteri luar yang saya rasa paling impress lah dengar dia punya, kan dia orang ada banyak jurucakap, tapi saya selalu menganggap Amir Khan Muttaqi adalah jurucakap yang ada aura dan persona dia, kerana ketenangan dia, cynical dia, cara dia menjawab soalan yang sangat cynical, bijaksana dia, dan juga kebolehan dia membuat renungan yang tajam kepada soalan-soalan yang dia anggap seperti menyindir dan cuba memperlekehkannya. Jadi Amir Khan Muttaqi dilantik sebagai menteri luar. Dalam saya punya penilaian profil, saya menjangka dia dilantik sebagai menteri komunikasi, tapi tidak, dia dilantik sebagai menteri luar. Jadi Mullah Abdul Ghani Baradar yang sekarang mengetuai kerajaan secara ad hoc sejak 16 hari bulan Ogos telah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi Abdul Ghani Baradar yang berada dalam senarai paling atas sebelum ini kekal tetapi sebagai pemimpin yang kedua. Ramai yang menganggap pelantikan kabinet ni satu, tuan-tuan. Kenapa Hasan Akun berada di Perdana Menteri dan juga Abdul Ghani Baradar adalah timbalan Perdana Menteri? Ramai yang menyifatkannya kerana Hasan Akun adalah senior kerana beliau berada dalam kerajaan Taliban 1966 hingga 2001 dan mempunyai pengalaman sebagai timbalan Perdana Menteri di bawah Mullah Muhammad Omar. Yang kedua, dari segi kewarakan dan juga dari segi pengetahuan agamanya, beliau adalah seorang yang lebih tinggi daripada kedudukan Abdul Ghani Baradar. Berarti kombinasi cara mereka membentuk kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang agamawan tapi dibantu oleh seorang yang mempunyai pengaruh rundingan dan juga kuasa diplomatik yang tinggi, iaitu Abdul Ghani Baradar. Kerana Abdul Ghani Baradar sebelum ini, yang saya katakan pada saudara, Abdul Ghani Baradar juga kan saya tadi Hasan Akun dicari dan ditangkap. Apabila Hasan Akun dan 4 rakan pemimpin Taliban ditangkap, Pakistan ni cepat-cepat tangkap si Abdul Ghani Baradar dan kononnya dipenjarakan di penjara Pakistan. Amerika menuntut Pakistan untuk menyerahkan Abdul Ghani Baradar kerana dia adalah komandan perang yang paling berpengaruh dan memimpin pasukan perang yang paling besar, iaitu Syurak Quetta yang saya kata tadi, batalion terbesar Taliban berada di Kandahar. Arahan peperangan yang datang daripada Kandahar biasanya berpaksikan kepada Syurak Quetta, di mana Abdul Ghani Baradar ini adalah pemimpin tertinggi. Tapi Pakistan mengambil langkah tidak menyerahkan Abdul Ghani Baradar. Jadi Abdul Ghani Baradar dikurung dalam penjara Pakistan daripada tahun 2010 hingga 2018. 8 tahun beliau di penjara. Beliau banyak berhubung dengan ejen perisikan Pakistan dan beliau selalu dikunjungi oleh ejen perisikan Amerika Syarikat. Jadi sebab tu bila William Burns dilantik sebagai pengarah CIA dan dia turun ke Kabul nak buat rundingan, kan saya kata tadi apabila 31 Ogos Amerika tak dapat keluarkan semua orang yang nak larikan diri di bawah di bawah perlindungan Amerika. Maka William Burns jumpa dengan Abdul Ghani Baradar. Kedua-duanya telah mempunyai rekod pertemuan banyak kali. Ketika Abdul Ghani Baradar ditahan di penjara Pakistan, William Burns adalah salah seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam CIA. Dia telah beradakan banyak pertemuan dengan Abdul Ghani Baradar. Berarti dari segi risikan dan komunikasi, Abdul Ghani Baradar akan memainkan peranan yang besar untuk berinteraksi dengan Amerika kerana hubungan baiknya dengan William Burns. Dan Abdul Ghani Baradar juga apabila dibebaskan daripada penjara, terus dilantik sebagai pemimpin nombor 1 Syurak Quetta. Walaupun 8 tahun dia hilang dari radar kerana dikurung di penjara Pakistan, tetapi pengaruhnya kekal ada. Sehari dia keluar, maka Syurak Quetta mengumumkan kembalinya komandan perang dengan menyebut beliau sebagai komandan perang. Dan yang kedua, apabila bebas saja daripada penjara Pakistan dan kembali ke Quetta, apabila mula ada rundingan yang diatur di Qatar, di mana rundingan di mana Amerika dah buat keputusan nak berundur. Jadi bila mereka nak berundur, maka ada rundingan 3 penjuru antara Amerika sebagai penjajah,
kerajaan Muhammad Ashraf Ghani sebagai kerajaan demokrasi yang ditaja oleh Amerika, dan juga Taliban yang menjadi penentang kepada kedua-dua pihak, iaitu Amerika dan juga kerajaan pro-demokrasi Amerika ni. Maka dalam rundingan di Qatar, beliau juga mengenali begitu ramai tokoh-tokoh. Abdul Ghani Baradar juga dikatakan mempunyai hubungan yang baik dengan kepimpinan Rusia, dan dia juga dikatakan telah mengetuai banyak rundingan dengan pihak China, Pakistan. Ini antara 3 negara yang penting. Untuk pengetahuan saudara, saya bagi jaminan kata dalam tempoh 24 hingga 48 jam ni, kita akan melihat banyak negara akan mula memberikan sokongan. Bukan banyak negara, akan ada negara yang mula menyatakan sokongan. Sudah pastilah China dan Rusia akan menjadi negara yang paling awal akan mengatakan mereka mengiktiraf kerajaan Taliban ini sebagai kerajaan, kerana dia menggunakan perkataan acting, iaitu kerajaan sementara. Saya fikir China dan Rusia akan mula muncul. Pakistan akan menyusul kemudian. Dan kemudian sudah tentulah Emirat Arab Bersatu juga akan menyatakan sokongan. Ini 4 negara awal yang saya rasa akan menyatakan sokongan. Saya fikir negara-negara seperti Malaysia akan terus mengekalkan wait and see, kerana negara-negara kecil akan lebih berhati-hati untuk menyatakan sokongan. Kebanyakannya akan menunggu rentak antarabangsa, kerana media dunia yang mana anti Taliban 1996-2001 akan menggunakan bahawa pelantikan Muhammad Hassan Akun sebagai gambaran Taliban yang ada sekarang akan kembali kepada seperti Taliban 1996-2001, kerana melantik seorang yang pernah menjadi timbalan Perdana Menteri ketika Allahyarham Mullah Muhammad Omar menjadi Perdana Menteri. Ini akan fitnah ataupun ini akan tomah. Ini adalah strategi peniup kebencian yang akan digunakan kepada kerajaan Taliban hari ini. Selain daripada pelantikan Mullah Abdul Ghani Baradar, Mullah Abdul Salam. Mullah Abdul Salam adalah seorang akan menjadi timbalan Perdana Menteri juga. Amir Khan Mutakhi yang saya katakan tu telah dilantik sebagai menteri luar, manakala Abbas, dia ni sebenarnya nama sepenuhnya adalah Syekh Mir Muhammad Abbas Stanikzai. Orang akan sebut Abbas Stanikzai je di belakang kerana nak mengekalkan nama keluarga Stanikzai-nya tu, memberi gambaran dia datang daripada etnik Uzbek. Dia nama sebenar adalah, saya lebih suka menyebutnya sebagai Syekh Muhammad. Selalunya saya akan sebut Syekh Muhammad, Syekh Muhammad. Kalau saya sebut Syekh Muhammad, berarti merujuk pada nama penuh Syekh Muhammad Abbas Stanikzai. Dia telah dilantik sebagai menteri luar. Dan paling satu lagi fitnah yang akan besar yang akan dibuat oleh masyarakat antarabangsa adalah kerana pelantikan anak Mullah Omar. Mullah Muhammad Omar yang menjadi Perdana Menteri Taliban ketika 1996 hingga 2001, dan Mullah Omar yang dibunuh pada tahun 2011. Anaknya yang muda berusia 31 tahun, Muhammad Yaakob, telah dilantik sebagai Menteri Pertahanan. Yang saya sebut saudara, bahawa pemimpin perang yang digeruni di Kabul, itu Sirajuddin Haqqani, dikekal dalam ini sebagai Menteri Dalam Negeri. Kemudian saya bagi tahu juga kepada saudara bahawa Menteri Ekonomi telah dilantik, tapi saya tak pasti profil orang ni. Namanya adalah Kharidin Hanif. Kerana Kharidin Hanif adalah orang yang paling penting. Saya fikir apabila Abdul Ghani Baradar mengumumkan sebelum ni bahawa mereka tidak bimbang untuk memulakan langkah ekonomi kerana banyak rundingan telah dijalankan dengan China, dan China telah menyatakan kesanggupan untuk melabur dan menjadi rakan niaga terbesar Afghanistan dalam keadaan terdekat bagi menyokong Taliban. Saya fikir orang yang penting yang akan mula kita memberi perhatian dalam rundingan-rundingan ekonomi adalah Menteri Ekonomi, iaitu Kharidin Hanif. Kalau ikut namanya, dia seorang Pashtun. Kemudian kita akan dengar nama seorang lagi Menteri Haji, iaitu Maulawi Nur Muhammad Saqih. Maulawi Nur Muhammad Saqih akan ada sebagai Menteri Haji, dan keluarga Maulawi ini adalah ramai. Kerana selain itu juga adalah Abdul Hakim Syari'i yang dilantik sebagai Menteri Keadilan. Yang lain ni semua adalah nama-nama yang kita tak pernah bincangkan dalam stream kita sebelum ni. Tapi kita tahulah yang kita penting adalah 5 nama besar tu berada dalam kerajaan. Dan saya boleh bagi tahu kepada saudara, Panglima Perang yang menjalankan rundingan damai bagi mengelakkan berlaku pertempuran dengan pihak Tajik sebelum ni. Kan saya kata bahawa Panglima Perang keseluruhan tu adalah Sirajuddin Haqqani, tetapi yang mengolai batalion untuk menakluk bandar Kabul namanya adalah Khalilur Rahman Haqqani. Khalilur Rahman Haqqani telah dilantik sebagai Menteri Pelarian. Berarti kerja Khalilur Rahman Haqqani yang dianggap mempunyai latar belakang ketenteraan. Tapi saya fikir mungkin kerana Khalilur Rahman Haqqani berada lama di sempadan. Kerana apa yang saya maksudkan pelarian ni adalah kira-kira 2 juta rakyat Afghan yang berada sebagai pelarian di sempadan Pakistan, iaitu menduduki Peshawar dan Quetta.
Ada 500,000 rakyat Afghanistan, terutama mereka daripada mazhab Syiah Hazara yang berada di Iran, dan berjuta-juta lagi di negara yang lain. Saya fikir akan ada perundingan dari peranan yang akan dimainkan oleh Khalilur Rahman Haqqani ini untuk merundingkan kepulangan mereka untuk kembali ke bumi Afghan. Afghan pada masa ini tanpa mengira populasi pelarian. Populasi yang berada dalam bumi Afghanistan adalah 38 juta orang. Itu je saya update pada saudara untuk saudara baca, dan berhati-hati walaupun saudara baca daripada akhbar tempatan ataupun daripada portal tempatan, kerana portal tempatan biasanya hanya menggunakan berita yang mereka langgan daripada portal barat, kerana kita tak ada wartawan di tempat kejadian. Jadi wartawan media-media tempatan biasanya akan mengambil sumber berita daripada wire. Wire ni kita panggil syarikat yang membekalkan berita, di mana media-media tempatan melanggan berita. Jadi media-media belatan biasanya membuat direct translation, terjemahan langsung. Berarti kadang-kadang anda mungkin akan menganggap ini pendirian orang Islam di Malaysia terhadap Afghanistan apabila saudara membaca berita-berita dari arus perdana yang memberikan gambaran terhadap Taliban. Tidak. Kerana berita-berita tersebut dipetik daripada agensi yang dilanggan oleh media tempatan. Jadi saya cuba bantu saudara saja mengambil daripada media, pelbagai media, dan kemudian membuat banding tara, dan kemudian dengan pengalaman saya, kerana saya bagi tahu pada saudara saya memang follow lama dan saya memang berada di Afghanistan selama 14 hari ketika tahun 2006. Walaupun saya tak kenal seorang pun daripada yang memimpin ni, kerana dalam perjalanan saya tak jumpa mana pemimpin Taliban pun, kerana saya lebih banyak berurusan dengan rakyat jelata dan masuk ke zon-zon perang melihat kehidupan rakyat Afghanistan. Saya tak jumpa siapa pun yang dianggap sebagai top profile, kecuali saya mempunyai seorang rakan baik, Hamid Kakar. Beliau adalah Hamid Kakar Javad. Beliau adalah seorang rakyat Afghanistan yang bekerja dengan media rasmi kerajaan Hamid Karzai sampailah kepada kerajaan Ashraf Ghani. Tapi pada 31 hari bulan Ogos beliau melarikan diri daripada Kabul, terbang bersama penerbangan Amerika Syarikat dan membawa keluarganya. Jadi waktu saya hubungi dia tak jawab. Tapi akhirnya pada 31 Ogos tu dia bagi tahu, Zainal, saya baru saja landing di Amerika. Kemudian terputus hubungan lagi. Kemudian dalam 2 bulan September dia reply, I'm safe. Maksudnya selamat. Mungkin dia sedang berada dalam penyusunan pertempatan. Kerana saya tak tahu di mana dia turun. Kerana turun di Amerika ada di 8 lapangan terbang berbeza di negeri-negeri yang berbeza. Dan lapangan terbang inilah yang kemudiannya kerajaan Amerika kata akan dinaik taraf dengan dijadikan pertempatan kerajaan kepada pelarian Afghanistan sebelum mereka diserap masuk dan mula mendapat terkaja, sama ada sebagai sebagai pelajar universiti, sebagai pekerja profesional berdasarkan latar belakang mereka. Ini dasar land of liberty, kerana gelaran Amerika itu adalah land of liberty, dan land of liberty mengamalkan dasar menerima suaka perang dan diberi pelindungan dan mencapai tahap apa saja yang dimati oleh rakyat Amerika akan dinikmati oleh pelarian, kecuali pelarian tidak boleh mengundi dalam pilihan raya. Itu je. Ada soalan apa-apa tak saya boleh share? Saya minum air sikit tuan-tuan. Okey. Soalan dia, apakah pelantikan Hassan Akun sebagai pemimpin nombor 1 kerajaan akan mempengaruhi situasi di Panjshir? Saya beritahu pada saudara, Panjshir telah ditawan sepenuhnya oleh Taliban tanpa pertempuran yang sengit. Hanya sedikit pertempuran. Tentera Ahmad Mas'ud, pemimpin muda yang memimpin Puak Tajik, telah berundur. Dalam kerajaan yang baru ni pun saya diberitahu bahawa ada 2 menteri daripada kaum Tajik dilantik. Berarti Puak Tajik yang menyokong Taliban berada dalam kabinet ni. Timbalan Perdana Menteri yang saya sebut tadi itu, Syekh Omar, timbalan Perdana Menteri yang saya sebut tadi itu adalah Syekh Omar tu. Timbalan Perdana Menteri selain daripada Abdul Ghani Baradar, dia ada lantik seorang lagi timbalan Perdana Menteri. Itu adalah daripada etnik Uzbek. Untuk mengimbangi kerajaan ni supaya dia menjadi kerajaan yang stable. Okey, Abdul Salam, Mullah Abdul Salam. Mullah Abdul Salam adalah daripada etnik Uzbek. Ada sebahagian dilantik daripada kabinet orang Hazara, dan sebahagian daripada kabinet ada 2 adalah daripada Taliban Tajik. Untuk pengetahuan saudara, saya menganggap bahawa tentera Northern Ally
daripada puak Tajik telah berundur dan melarikan diri, kerana gambar yang terbaru telah menunjukkan bahawa tentera Taliban telah mengambil alih operasi bangunan pentadbiran kerajaan bangunan pentadbiran kerajaan Tajik yang dipimpin oleh pejuang-pejuang Northern Alliance yang asalnya dulu adalah Mujahidin ketika zaman Allahyarham Ahmad Shah Massoud. Anaknya Ahmad Massoud juga berundur. Saya fikir kata pengunduran Ahmad Massoud mungkin melarikan diri ke satu tempat, dan saya fikir kata kita akan tunggu 2 atau 3 hari. Kemungkinan sama ada beliau bertahan dalam Afghanistan atau terbang dan mendapatkan perlindungan politik di luar. Dengan dengan penyerahan yang saudara dapat bayangkan apabila 16 hari bulan, pada 14 hari bulan saya stream dengan saudara, saya dah bagi tahu kata tentera Taliban telah berada di Herat, iaitu bandar berdekatan Mazar-e-Sharif yang 150 km nak masuk ke Kabul. Saya dah beritahu, saya fikir kata lari ni presiden ni, betul. 15 hari bulan presidennya lari. Tiada pertempuran, hanya tembak-menembak kecil, dan mereka mengambil alih Kabul tanpa kita boleh sebut kata perang. Dia hanya berlaku beberapa insiden tembak-menembak. Tentera-tentera kerajaan Afghanistan telah menggugurkan uniform. Semalam ada video, Sony tunjuk dengan saya, dia tolong carikan. Video tu menunjukkan Taliban telah pun memasuki keseluruhan bangunan yang sebelum ini menjadi pusat pentadbiran Tajik ataupun pejabat kepada Ahmad Massoud. Dan mereka telah mengambil alih penuh tanpa pertempuran yang besar. Kerana saya tak nampak pun sebarang bom, sebarang gambaran pertempuran tu. Bangunan tu berada dalam keadaan yang sangat cantik. Ini bererti Ahmad Massoud dan juga puaknya juga mengambil langkah untuk tidak bertempur kerana menyedari begitu kuatnya Taliban ni. Saya jangka kata dalam ukuran geopolitik, kemungkinan 90% rakyat Afghanistan menyokong Taliban. Ini petang ni saya nak jawab soalan ni dengan mengatakan bahawa kita harus faham satu benda. Saya jawab dulu Okey, kalaulah Ahmad Massoud telah berundur, bererti Tajik telah jatuh sepenuhnya kepada kerajaan Taliban. Berarti tiada lagi istilah perjuangan puak Tajik untuk menuntut otonomi, kerana gambar tersebut menunjukkan pengambil alihan tu hanya dengan pertempuran yang kecil. Berarti berlaku pengunduran, atau sebahagian besar pejuang Tajik juga mengambil langkah sama seperti tentera Afghanistan, iaitu kita dah tahu Amerika lari, kita tak dapat sokongan. Kalau kita bertempur, kita akan kalah, lebih banyak nyawa akan berakhir. Dan mereka berfikir setelah 42 tahun berperang, semua orang berada dalam keletihan untuk berperang, apatah lagi apabila mereka tahu mereka berperang untuk kalah, kerana mereka tidak lagi mendapat sokongan daripada Amerika dan Sekutu Barat yang sebelum ini menyokong kerajaan demokrasi Ashraf Ghani, pro-Amerika, dan Taliban dan puak Tajik dan puak Uzbek pro-Amerika tu. Tapi sekarang ni saya fikir kata Northern Alliance hampir kita anggap tiada lagi dalam peta demografi geopolitik di Afghanistan. Berarti Tajik sepenuhnya jatuh ke dalam lembah Panjshir sepenuhnya jatuh ke tangan puak Taliban, dan saya tak fikir kata akan wujud lagi pejuang Tajik sebelum ni. Kalau mereka telah menggugurkan uniform, berarti mereka akan mengasimilasikan diri mereka saja menjadi sebahagian daripada rakyat Afghanistan yang akan duduk di bawah pentadbiran Taliban. Yang kedua adalah apakah menyebabkan Pakistan susah dan berhati-hati untuk menyatakan sokongan pada Taliban. Secara rasminya saya beritahu pada saudara, Pakistan dan juga Emirat Arab Bersatu, 2 negara saja yang menyokong Taliban secara rasmi. Mereka dah umum dah. Jadi Pakistan tak pernah tarik balik pengumuman pengiktirafan mereka kepada Taliban. Berarti ketika Amerika merampas kuasa pada tahun 2001, Amerika berperang menyerang dan menjatuhkan Taliban pada 2001, hinggalah Amerika berundur pada 2021. Pakistan adalah negara yang menyokong Taliban. Berarti Pakistan antara negara yang tidak mengiktiraf kerajaan Hamid Karzai yang dipilih oleh Amerika, dan kemudian ada pilihan raya yang dianggap pilihan raya yang tidak disertai oleh semua rakyat Afghanistan, yang dipanggil pilihan raya Kabul je, kerana Kabul je wilayah selamat. Maka naiklah Presiden Muhammad Ashraf Ghani. Jadi saya tak fikir kata Pakistan perlu tergesa-gesa, kerana secara diplomatik mereka tidak pernah menarik balik sokongan mereka kepada Taliban. Cuma di bawah pelantikan yang baru ni kita menunggu sama ada Imran Khan akan menghantar perutusan tahniah kepada Mullah Muhammad Hassan Akun sebagai pelantikan sebagai Perdana Menteri, kerana mereka menggunakan istilah Prime Minister. Maka Perdana Menteri kita tunggu nanti istilahnya apa, kerana negaranya telah disahkan sebagai
Islamic Emirate of Afghanistan. Dalam bahasa Malaysia kita akan menyebut Emirah Islam Afghanistan. Cuma pos-pos dalam kabinet ni dirujuk pada laporan media barat. Tapi saya rujuk daripada Al Jazeera juga, dia menyebut Prime Minister. Dia menyebut Prime Minister. Hanya Indian Times saja yang menyebut Chief Minister. Yang lain menyebut istilah normal, iaitu Perdana Menteri. Kerana di Iran mereka menyebutnya sebagai Presiden. Tapi saya fikir akan ada pengumuman bahawa akan ujuk pemimpin Supreme Council ataupun pemimpin Majlis Agung. Seperti mana Iran, dia ada presiden tetapi dia akan ada seorang ayatollah. Saya fikir Hibatullah Akhundzada yang dianggap sebagai pemimpin tertinggi dalam Taliban yang tidak dilantik dalam kabinet ni akan menjadi pemimpin tertinggi, berstatus sama seperti ayatollah dalam kerajaan Iran, tapi tetap pasti dia akan disebut sebagai apa. Setakat ni dia disebut sebagai Supreme Council. Dia panggil Supreme Council Leader. Dan dia telah mengeluarkan kenyataan bahawa dia akan memantau kerajaan ini. Jadi berarti pengaruh pemimpin kerohanian ataupun pemimpin ulama yang tertinggi dalam Taliban tidak diketepikan. Berarti kedudukan Hibatullah Akhundzada kekal prominent, dan kesemua kabinet ini kelihatannya akan dinilai oleh beliau sebagai pemimpin tertinggi dalam Supreme Council. Itu aja. Saya fikir panjang, ada banyak soalan lagi. Apakah Taliban akan mengubah sistem mullah kepada demokrasi? Saya fikir tidak. Kerana mereka telah mengatakan mereka akan menggunakan undang-undang syari'i law. Berarti mereka akan menggunakan konsep syura. Konsep syura ni kalau ikut daripada tradisi lama pun, daripada penubuhan kerajaan ini pada tahun 17 ribuan. Kalau saudara baca panjang sejarah dia, saya ingat pada tahun 1766, saya tak ingat nama sultan tu. Dia tubuh 17 abad, tapi abad ke-18 lah, 17-puluhan. Tapi pada tahun 1766, saudara boleh baca sejarah. Rundingan yang pertama yang dibuat oleh sultan yang menubuhkan kerajaan apa yang dipanggil sistem monarki Afghanistan ni pun, dia berunding dengan puak-puak. Berarti konsep pemerintahan mereka tetaplah puak akan menghantar wakil-wakilnya dan wakil-wakil puak akan berunding dengan sultan. Kemudian kalau saudara lihat era sejarah yang lebih moden, iaitu 1911, yang saya kata 1911 sampailah kepada 1973, iaitu ada 7 sultan. Kesemua 7 sultan ni mati dibunuh, diganti, mati dibunuh, diganti, mati dibunuh, ganti, sampailah sultan yang ke-7 yang terakhir, iaitu Raja Zahir Shah II. Beliau juga menjadi raja dalam Afghanistan dengan tidak mempunyai kuasa untuk masuk ke wilayah puak. Berarti tidak akan ada pilihan raya di bawah kerajaan Taliban. Majlis Syura akan dibuat dengan konsep sekarang. Macam saya katakan, Syura Quetta. Kan Syura Quetta tu adalah pengkalan Taliban yang paling kuat di Pakistan, di mana pejuang Taliban pula beroperasi di Kandahar. Dan Kandahar pula mengendalikan keseluruhan operasi Taliban di seluruh bumi Afghanistan. Dia menggunakan Syura. Berarti majlis di mana terdapat orang-orang yang dilantik dan membuat keputusan secara musyawarah. Jadi saya tak fikir kata Afghanistan akan menjadi sebuah negara demokrasi seperti Iran, di mana pilihan raya diadakan walaupun Iran menganggap dirinya adalah sebuah negara Islam. Tetapi saya fikir kata Afghanistan akan mengekalkan, kalau dulu dipanggil Roya Jirga. Roya Jirga ni dalam bahasa Pashto bermaksud majlis musyawarah. Tapi saya rasa mereka akan mengekal, Taliban akan mengekalkan Majlis Syura. Kerana mereka menggunakan perkataan syura di mata-rata ni. Dia ada Syura Quetta, dia ada Syura Kandahar, dan dia ada juga Syura Kabul. Jadi saya rasa mereka akan mengekalkan Majlis Syura dengan konsep yang ada sekarang, di mana pemimpin tertinggi adalah Hibatullah Akhundzada. Itu adalah syura yang berasaskan Taliban. Tetapi syura ini menentukan pula kabinet yang dibentuk untuk Afghanistan. Berarti akan ada 2 lapisan. Secara mudah saudara nak faham, partinya parti Taliban lah, kita faham macam tu. Dalam partinya orang lain paling berkuasa. Kemudian parti Taliban membentuk kerajaan. Maka parti Taliban memilih secara syura orang-orang yang akan berada dalam kabinet, seperti senarai panjang kabinet yang saya sebut hari ini. Tapi tak 79 orang, taklah 69 orang kabinet dia, tuan-tuan, tak besar. Kabinet kecil je. Kalau tengok total tu saya rasa dalam belas-belas je. Tak adalah saya nak sindir Malaysia. Saya cuma kata kabinetnya adalah kabinet kecil. Ada timbalan menteri pun diumumkan sekali, tapi saya tak kira. Tapi saya tengok tak sampai 20 kabinet kecil je.
Jadi tak akan ada lah pilihan raya. Saya rasa Taliban akan mengekalkan konsep pasal dia kata dia nak go syari'i law. Dia akan betul-betul mengikut apa yang mereka mahukan, mengikut dasar Islam, iaitu Majlis Syura. Majlis Syura akan mengutamakan pemimpin-pemimpin yang saya kata tadi lah. Satu adalah berlatar belakangkan pengajian agama dari School of Deobandi, ataupun apa saya panggil Darul Ulum Pendidikan Mazhab Hanafi Deobandi ni. Yang kedua, mereka adalah orang yang mempunyai latar dalam perjuangan Taliban. Itu yang mereka pilih kerana dalam kabinet ni semuanya, hampir semua kabinet ini adalah kabinet yang mempunyai peranan ketika Taliban memerintah pada 2001 hingga 2006. Macam saya kata sekarang, nama Muhammad Hassan Akun ni tak muncul langsung. Tapi Muhammad Hassan Akun dipilih kerana dia yang masih hidup dan paling senior. Maksudnya ketika zaman Taliban memerintah 1996 hingga 2001, Muhammad Hassan Akun adalah timbalan Perdana Menteri di bawah Mullah Muhammad Omar. Jadi apabila Mullah Muhammad Omar dibunuh oleh satu operasi sudik tentera Amerika pada tahun 2001, naiklah Hibatullah naik Mullah Mansur dulu. Mullah Mansur naik tahun 2001. Bila Mullah Mansur apabila meninggal, apabila kembalinya ke rahmatullah Mullah Muhammad Omar 2001, naik Mullah Mansur. Mullah Mansur 2016 dibunuh juga dalam satu operasi sudik tentera Amerika. Lepas Mullah Mansur meninggal, barulah naik Hibatullah Akhundzada. Jadi itulah kedudukannya. Jadi saudara boleh faham, kata mereka akan mempunyai satu majlis syura bersifat Taliban, dan syura Taliban inilah yang akan melantik menteri yang berada dalam kerajaan. Tak mungkin akan ada pilihan raya. Saya tak nampak sebarang cara Afghanistan akan menjadi sebuah negara pilihan raya, kerana tak mungkin ada istilah parti-parti politik. Yang akan kekal prominent adalah syura'nya. Tuan-tuan dan perempuan, saya suka ingatkan tuan-tuan dan perempuan, dunia telah berubah. Tak semestinya demokrasi adalah jalan keluar untuk untuk menampakkan sebuah negara itu terbaik. China sebuah negara komunis, tidak ada pilihan raya. Pada tahun 1987, China mengambil langkah tidak mengubah sistem komunis, tetapi meliberalisasikan ekonomi dia, kemudian mengkapitaliskan ekonomi dia. Dia liberalisasi ekonomi, dia buka negara dia berniaga secara terbuka, dan sekarang saya panggilkan, saya kata kapitalis dalam komunis lebih dahsyat dia punya cara manipulasi ekonomi dunia berbanding kapitalis daripada Amerika. Walaupun komunis adalah sebuah kerajaan anti kapitalis, tapi China sekarang menjadi negara pemodal. Dia jajah orang lain dengan pemodal, dia meragut dan meraih segala bentuk untung daripada negara-negara yang menjalankan perniagaan dengan dia dengan menggunakan dasar kapitalis. Walaupun komunis anti kapitalis, tapi masa berubah. Jadi saya tak fikir kata kita harus melihat bahawa Afghanistan perlu menjadi sebuah negara demokrasi. Kerana banyak juga negara demokrasi melalui huru-hara, tuan-tuan. Demokrasi Malaysia juga adalah demokrasi yang huru-hara. Dan saya fikir untuk sebuah negara yang baru tumbuh, saya mempunyai keyakinan dan saya berdoa kepada Allah SWT bahawa Afghanistan boleh membuktikan pemerintahan syura Islam menggunakan undang-undang syariah yang betul. Dengan satu adalah betul dari segi Islamnya, yang kedua betul dari segi tidak menjadikan Islam agama yang difitnah, di mana apa saja yang dilakukan oleh Taliban akan dikatakan sebagai inilah Islam. Malam ni juga antara benda yang saya akan bincang dengan stream saya dengan Ustaz Ibnu Rajal mengenai Muslim dan Islam, Muslim orang Islam dan Islam itu. Jadi saya harap kata antara yang kami akan kupas adalah bagaimana nak memandu kita untuk tidak melihat Afghanistan seperti kita ini orang putih. Jadi kerana kita baca media barat, kerana CNN, BBC, CNBC dan CNA, Reuters dan AP memacu kita melihat Afghanistan, akhirnya kita orang Islam pun tak boleh melihat Afghanistan daripada Islam, kerana memokkan demokrasi dan memokkan kerajaan yang dipilih oleh undi majoriti adalah kerajaan yang sah. Jadi dalam fikiran kita tu, kerana kita tak dilatih untuk melihat sistem Islam, maka kita menganggap apa yang dibuat oleh Taliban ini tidak demokrasi. Saya kata bagi peluang, kerana mereka nak mengikut sistem Al-Quran dan Sunnah. Bukan tahu, doakan Allah jadikan inilah bumi yang paling berjaya. Setelah diuji dalam perang yang panjang, kemudian Allah angkat darjat bumi ini, tempat yang aku pilih untuk menjalankan undang-undang yang aku perintahkan ke atas kamu melalui Al-Quran, dan aku sunnah, dan aku jadikan petunjuk kepada kamu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang baik-baik, tuan-tuan, kerana banyak pilihan raya pun huru-hara macam Malaysia pun tak menggambarkan demokrasi itu bagus. Banyak pilihan raya melahirkan tokoh-tokoh yang akhirnya
tidak berkemanusiaan dan suka berperang seperti mana yang ada di Amerika, di Barat pun tidak menggambar demokrasi itu mulia. Sistem komunis daripada China yang begitu keras dan tidak menerima sebarang bentuk undi rakyat juga menjadikan China kini kuasa ekonomi nombor 1 dunia. Tuan-tuan kena ingat, mulai bulan Oktober tahun 2020, China adalah negara ekonomi nombor 1. Kesan pandemik telah menyebabkan Amerika jatuh di tangga kedua dan Jepun tangguh di tangga ketiga. Jadi banyak perkara baru dan janganlah orientaliskan fikiran saudara. Salah satu yang saya nak beritahu pada saudara, terlampau lama kita hidup dalam fikiran orientalis Amerika ni. Orientalis Barat ni semuanya PRU, semuanya PRU. Macam Malaysia sikit-sikit PRU, bubar, PRU, bubar. Saya tak fikir kata itu pun kita nak jeritkan kepada Afghanistan. Biar mereka mulakan berdikit-dikit. Allah telah menguji mereka dalam satu proses pendidikan yang panjang melalui peperangan. Saya fikir ramai yang mereka akan ambil iktibar. Buruk orang ni semua disenaraikan oleh PBB dan United Nations dan Amerika. Janganlah buruk di mata kita. Kerana yang menaraikan mereka itu adalah bukan orang Islam. Mereka adalah orang kafir yang memusuhi Afghanistan kerana Afghanistan berjuang menentang mereka. Jadi janganlah segala yang made in America cukuplah tuan-tuan. Kita pakai Levi's made in America. Tetapi memandang Islam janganlah made in America. Pasti faham ada beza dia. Saya jual Amerika tu saya selalu jerit made in America, made in America. Tetapi dalam memandang Afghanistan tuan-tuan, jangan made in America. Tak ada kena-mengena dengan Levi from San Francisco. Kalau mereka berpegang kepada Al-Quran, sokonglah supaya Al-Quran itu hidup di bumi Afghanistan sebagai undang-undang yang telah Allah perintahkan kepada umat Islam. Kalau kita nak bahawa sistem syurak ini berjaya, dan sistem syurak ini pernah berjaya di zaman Rasulullah, kita anggap inilah sistem syurak yang akan bangkit 1800 tahun selepas kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beri pandangan yang baik, saya fikir ini boleh dimulakan. Segala yang buruk dilapor oleh media barat yang ini hanyalah media. Yahudi adalah di belakangnya. Tapi saya bagi tahu pada saya sebagai orang Islam, saya fikir kata kena kita sujud syukur kerana ada sekumpulan orang yang ingin menubuhkan kerajaan atas nama undang-undang syariah. Tak mungkin kita mengharapkan semuanya sama dengan kita kerana kita adalah orang Hanafi dan mereka bermazhab kita adalah orang Syafi'i dan mereka adalah bermazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi mereka dilihat sedikit konservatif. Dilihat konservatif pun perkataan Barat yang kata konservatif. Jadi kita pun yang duk baca majalah Barat, duk baca aliran Barat, Deobandi, konservatif, Hanafi. Tak mungkin tuan-tuan. Jadi pastikan bila saudara lihat perception. Sebab tu bila saya stream dengan saudara, sesi-sesi macam ni saya anggap saya dapat membantu saudara supaya kita tidak menjadi mangsa orientalis. Kita tak ada banyak sumber tuan-tuan. Kita kena baca sumber kerana media dikuasai oleh orang Barat. Dan saya balik bagi tahu pada saudara, 90% pemegang saham dalam media-media utama adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ni tuan-tuan, katalah dalam pilihan dia tinggal di rumah kecil ataupun membeli saham dalam media. Yahudi akan membeli saham dalam media. Biarpun dia terpaksa tinggal sikit wang membeli dalam rumah yang kecil. Kerana agenda Yahudi adalah agenda yang hanya boleh mempengaruhi dunia dengan melalui media. Sebab tu 90% daripada media yang ada saudara cek lah, sebab kebanyakan media ni adalah listed. Kemudian saudara akan tahu pemegang-pemegang sahamnya adalah orang-orang Yahudi. Bukan saja BBC, CNN, bukan saja CNBC, Reuters apa semua. Hampir semua media punya pengaruh di dunia tidak akan ada. Kalau saudara tengok Sky Sport ke apa ke semua tu, Sky News ke Fox News apa semua tu adalah media-media yang dikuasai oleh Yahudi. Jadi sebab itulah saya buat ni, walaupun saya petik maklumatnya daripada sumber media ni, saya bagi penetration pada saudara untuk memahami. Hormati mereka kerana mereka ingin melakukan sesuatu yang mereka mahu belajar daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah Rasulullah, daripada apa yang Rasulullah lakukan. Akan ada banyak kekurangan. Kita belajar demokrasi Barat ni tuan-tuan 60 tahun lebih, selenga macam tu juga. Bergaduh tukar kerajaan, tak cerdik pun. 64 tahun duk belajar sistem orang putih ni. Jadi belajar, bagi restu kepada orang-orang Islam di Afghanistan untuk memulakan satu sistem yang membebas dan memerdekakan diri mereka daripada momokkan demokrasi yang kita lihat sekarang pun. Tak cerdik mana, tak cantik mana pun jadi dia. Okey?